Okey. Boleh. Boleh ada. So pagi ni kita sambung pada bab kedua lah sorotan kajian kita. Kita dah go through bab yang pertama dalam kuliah yang lepas. InsyaAllah hari Khamis ni kita punya sesi tutorial bersemuka tu akan jalan seperti biasalah, berdasarkan kepada kumpulan yang telah ditetapkan. Kumpulan 1 sampai kumpulan 16, kalau saya tak silap hari Khamis tu jam 2 hingga 3 petang di LT2. Begitulah grup seterusnya slot 3 hingga 4 petang, dan seterusnya kumpulan baki yang terakhir tu slot 4 hingga 5 petang lah. Jadi dalam slot itu anda semua kena ready bawa anda punya soft copy kerangka kajian dan draft bab pertama kalau ada, dan laptop masing-masing berdasarkan kumpulan lah, dan kita akan pick randomly untuk anda present apa yang ada setakat inilah dalam sesi tutorial tu, untuk kita go through dan untuk kita bahas bincang apa yang terbaik dalam kerangka kajian yang kita dah ada tu. Okay. Untuk bab yang kedua ialah sorotan kajian. Kalau kita imbas kembali sebelum ini, dalam bab yang pertama, dalam bab yang pertama kita ada 7 perkara ini. Kita dah bincang dalam kuliah yang lepas. Jadi pagi ni kita sambung dengan bab yang kedua untuk kita melihat apa yang dimaksudkan dengan sorotan kajian. Sorotan kajian ni ataupun literature review lah, bahan-bahan bacaan yang telah anda baca pada peringkat awal sebelum kita menentukan bidang, sub-bidang dan juga isu permasalahan dalam bidang. Jadi semua bahan-bahan bacaan itu kita kena baca, kita kena rumus dan kita kena tulis balik dalam bab yang kedua. Okay. 2.1 ialah pengenalan dan 2.5 ialah penutup. Jadi pengenalan dan penutup ini ialah disiplin bab kita panggil. Dia kena ada dalam setiap bab. Kalau kita tengok balik bab yang pertama pun dia bermula dengan 1.1 pengenalan dan 1.7 ialah kesimpulan. Jadi apabila kita mula setiap bab, jadi harus bermula dengan pengenalan dan diakhiri dengan kesimpulan. Begitulah juga apabila kita masuk dalam bab yang kedua, kita harus mula dengan pengenalan, introduce bab tu nak cerita pasal apa. Kemudian kita conclude bab tersebut 2.5, bab tu nak cerita pasal apa. Okay. Jadi sebagai nota tambahan di bawah slide itu, kita kata ini ialah contoh literature review ataupun sorotan kajian senarlah. Perbandingan keberkesanan ibadah haji antara golongan belia dan warga emas, salah satu kajian latihan ilmiah yang sebenar. Jadi kalau 2.1 ialah pengenalan, 2.5 ialah penutup, bagaimana kita nak dapat subtopik 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, kalau subtopik tu banyak, bagaimana kita nak dapat subtopik tu? Jadi subtopik ini ialah tema-tema yang kita perolehi daripada bahan bacaan yang kita baca. Okay. Jadi apabila kita baca artikel, kita buat literature review, kita buat sorotan kajian-kajian lepas yang telah orang lain laksanakan, kita baca dan kita tengok apa tajuk, apa tema kepada kajian itu. Jadi tema-tema itu tadi kita angkat sebagai subtopik dalam bab ini. Jadi kalau ada 3 bahan bacaan, 3 tema tu kita angkat. Kalau ada 5 lah. Kalau ada 7. Jadi depend on berapa banyak bahan bacaan yang anda sorot, yang anda buat kajian, yang anda rumus dan yang anda baca sepanjang tempoh anda melaksanakan proses awal nak mengenal pasti bidang, isu, permasalahan dalam bidang itu. Okay. Kalau dalam contoh ini, dia come out dengan 3 subtopik, iaitu yang pertama syarat istita'ah, yang kedua haji ketika sihat dan muda, dan yang ketiga ialah kecacatan haji. Okay. Jadi itu. Jadi kalau kita tengok satu-satu kan. Okay. Kalau kita tengok satu-satu, ini contoh. Ini pengenalan. Pengenalan ialah apa yang kita perlu jelaskan. Kita nak introduce bab tu nak cerita pasal apa. Okay. Jadi cerita je straight to the point. Bab ini
mengandungi sorotan kajian terhadap beberapa artikel terpilih yang berkaitan dengan tajuk kajian. Antara lain bab ini akan menyorot kajian berkaitan dengan syarat istita'ah, haji ketika sihat dan muda dan kecacatan haji. Ini tema-tema yang kita baca sebelumnya, yang kita rumus dan kita tulis balik dalam bab kedua sorotan kajian. Okey. Kemudian kita masuk syarat istita'ah. Apa yang dimaksudkan? Dan sekali lagi bila kita petik kajian orang yang terdahulu, bila kita tulis balik, bila kita rumus balik, nama dia jangan lupa. Ini standard lah bagaimana kita menulis bibliografi, nama dia dan juga tahun terbit. Lepas tu apabila kita dah petik karya pengkaji ataupun penulis terdahulu beserta tahun, jadi jangan lupa masukkan hasil kajian tersebut, artikel tersebut sebagai bibliografi kita lah. Jadi kita tambah sahaja. Kalau tengok dalam bab 1 sebelum ini kita dah come out dengan beberapa bibliografi, jadi bab kedua ni kita tambah sahaja senarai bibliografi itu tadi. Jadi Luqmanul Hakim, Haji Luqman Hakim Haji Hanafi menjelaskan bahawa syarat istita'ah dalam mengerjakan ibadah haji antaranya ialah aspek kesihatan. Jadi maksudnya yang kita nak rumus daripada kajian penyelidik terdahulu ialah kita fokus kepada yang dalam kurungan ini. Bermaksud apa isu dan persoalan yang mendasari tajuk kajian dia. Jadi ambil balik. Kemudian apa permasalahan kajian. Jadi dalam kajian oleh Haji Luqmanul Hakim ini tadi, dia cerita pasal kecacatan haji, syarat istita'ah. Syarat istita'ah yang disebabkan oleh aspek kesihatan. Dia kata kajian ini menunjukkan jemaah haji daripada golongan warga emas menyumbang kepada masalah kesihatan yang seterusnya memberi kesan kepada ibadah haji yang dilakukan, kekuatan dan ketahanan berkait rapat dengan faktor usia dan kesihatan. Jadi isu permasalahan kajian yang dibuat oleh Haji Luqmanul Hakim ini tadi ialah berkaitan dengan istita'ah, mampu. Istita'ahnya mampu dalam mengerjakan haji. Jadi aspek kemampuan dalam mengerjakan haji itu tidak dilihat dari aspek material, wang ringgit semata-mata, tetapi juga fizikal, kudrat, kesihatan dan sebagainya. Jadi itu persoalan dalam kajian ini. Jadi persoalan tu kita ambil balik, kita rumus, kita tulis di bawah subtopik syarat istita'ah tadi. Konten kita untuk bab 2 ini, literature review, bahan kajian yang telah kita go through, kita baca. Okay. Kemudian kita sambung lagi, kajian yang dilakukan ke atas 808 jemaah haji, ini semua diceritalah. Jadi kalau dia cerita tentang kajian dia ke atas 800 jemaah haji, menunjukkan 79% terdiri daripada berusia 40 tahun ke atas, 21 merupakan 60 tahun ke atas. Jadi bermaksud apabila kita bercerita tentang angka 800, 79%, 21%, ini bermaksud kajian ini ialah kajian bersifat kuantitatif sebab kita bermain dengan angka, dengan fakta, dengan figure. Okay? Jadi sebab itulah selain daripada kita merumus orang lain punya kajian dalam bentuk persoalan dan permasalahan kajian, kita juga kena highlight dalam rumusan kita di bab literature review ini, sorotan kajian ini ialah reka bentuk kajian. Apa reka bentuk kajian yang orang tu gunakan? Pertama tadi kita review dia punya isu dan permasalahan. Yang kedua kita review dia punya reka bentuk kajian. Kita kena baca orang tu punya kajian, kemudian kita kena rumus balik. Dah rumus kita tulis. Apa yang nak kita rumus? Yang pertama isu dan permasalahan dan yang kedua ialah reka bentuk kajian. Jadi pada musim haji 1426 Hijrah misalnya 34,990 jemaah telah terpilih menunaikan haji. Seramai 23,770 orang atau 67.92% adalah jemaah berusia 50 hingga 90 tahun. Menurut LTH, jemaah berusia mempunyai pelbagai masalah yang perlu diberi perhatian seperti kemurungan, diserang penyakit akibat perubahan cuaca, terlupa, nyanyuk, tahap ingatan yang lemah berkaitan dengan manasik haji lah. Jadi ini antara rumusan yang kita buat hasil daripada kajian yang dilakukan oleh penyelidik ini Haji Luqman Hakim tadi. Okay. Dan apa kesimpulan? Kajian ini menjelaskan hikmah dan persyariatan wajib haji yang disepakati berdasarkan dalil-dalil sahih lagi sahih, iaitu istita'ah. Mazhab Hanbali menjelaskan bahawa kesihatan juga termasuk dalam pengertian istita'ah yang mana dikira sebagai salah satu wajib haji.
Jadi maksudnya apabila kita merumus sesuatu bahan bacaan, bahan kajian oleh penyelidik terdahulu untuk kita masukkan dalam bab 2 literature review kita ataupun sorotan kajian kita, kajian yang kita baca itu hendaklah kita rumuskan dari 3 aspek yang utama. Yang pertama, apa isu permasalahan yang dibangkitkan oleh penyelidik tersebut. Yang kedua, apa reka bentuk penyelidikan yang digunakan, apa data dia, dan yang ketiga ialah apa kesimpulan dia. Jadi make sure bila anda review, bila anda baca, bila anda rumus kajian oleh penyelidik terdahulu, artikel, jurnal, buku dan sebagainya yang telah diterbitkan, kita kena tengok 3 perkara ini. Dan 3 perkara ini kita kena tulis balik, kita masukkan dalam bab 2 sorotan kajian. Jangan tulis bulat-bulat. Maksudnya kita salin bulat-bulat daripada apa ayat yang diketengahkan. Salah. Kita kena baca, kita kena rumus. Apa yang nak dirumus? 3 perkara. Yang pertama, isu permasalahan dia, reka bentuk penyelidikan. Yang kedua, dan apa kesimpulan dan cadangan dia. Okay? Ini contoh pertama. Kemudian kita masuk pula kepada subtopik yang kedua, iaitu haji ketika sihat. Jadi Dr. Rahnul Bahrain 2014. Ini isu dan permasalahan dia. Isu dan permasalahan dan kajian dia 2014. Ini Dr. Rahnul Bahrain 2014 ni pun tambah lagi nota dalam bibliografi. Jadi senarai bibliografi kita akan sentiasa bertambah lah, selaras dengan pergerakan bab demi bab yang kita tulis tu tadi. Okay? Menjelaskan pentingnya ibadah haji semasa berada dalam status sihat dan mengelakkan daripada melakukan ibadah haji ketika dalam keadaan sakit. Beliau juga menyerahkan antara golongan muda berusaha menyarankan agar golongan muda berusaha melakukan ibadah haji ketika usia muda dan tidak menunggu usia tua kerana keadaan fizikal warga tua kadang-kadang menjadi penyebab tidak dapat meladah dengan sempurna. Ini dia punya persoalan kajian itu. Syarat untuk menunaikan haji itu dia kata seelok-eloknya ketika sihat. Kalau sakit dia akan menjejaskan. Jadi orang muda digalakkan untuk segera menunaikan haji ketika mana badan masih sihat. Kalau dah berusia, dah keadaan fizikal dah kurang memuaskan tu tadi kan, ada banyaklah isu dan permasalahan berkaitan dengan kesempurnaan ibadah tu tadi. Ini dia punya isu. Okay? Kemudian kita tengok lagi. Dia guna reka bentuk kajiannya apabila dia kata hadis sebagai hujah iaitu manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Jadi bila dia guna pendekatan deskriptif seperti ini, uraian hujahan seperti ini, maka kita tahu bahawa dia punya pendekatan kajian itu ialah pendekatan kualitatif. Based on word quality. Dia hujah berdasarkan hadis. Rebut 5 perkara sebelum 5 perkara, waktu sihat sebelum sakit, waktu muda sebelum tua untuk menunaikan haji itu tadi. Jadi reka bentuk kajian dia kita masuk dekat sini. Okay. Dan yang seterusnya ialah apa kesimpulan kepada kajian yang dibuat oleh Dr. Rahnul Bahrain ni tadi. Jika syahadah, solat dan puasa memerlukan kekuatan fizikal dan zakat memerlukan kekuatan harta, maka ibadah haji memerlukan kekuatan fizikal dan kekuatan harta. Sebab tu haji ini dia special. Dia memerlukan kekuatan harta dan dia memerlukan kekuatan fizikal. Salah satu daripadanya tidak ada, maka tidaklah tertakluk kepada wajib haji. Sebab dia tak comply dengan mampu istita'ah tu tadi. Justru beliau menyarankan agar bersegeralah menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Ada kemampuan dari segi fizikal, ada kemampuan dari segi harta, jalan, dia kata. Okay? Ini dia punya kesimpulan. Jadi sama seperti mana artikel yang pertama tadi, kita ada isu dan permasalahan, kita ada reka bentuk, kita ada juga kesimpulan dan cadangan. Jadi apabila kita go through, kita review orang lain punya bahan bacaan, kita baca, kita rumus, kita tulis balik dalam literature review kita, berdasarkan tema-tema daripada kajian yang kita baca tu, dan semasa merumus 3 perkara yang jadi rukun rumusan itu perlu ada. Yang pertama isu permasalahan, yang kedua ialah dia punya reka bentuk penyelidikan yang digunakan, dan yang ketiga ialah apa dapatan, apa kesimpulan cadangan penyelidikan yang dikemukakan. Ini contoh kedua artikel yang kita review. Kemudian contoh ketiga ialah kecacatan haji.
Yang ini Dr. Mustafa Al-Khin dan rakan-rakan 2005. Antara sebab berlakunya ketatan haji ialah meninggalkan perkara yang diperintahkan. Ini isu dan permasalahan. Maksudnya dia nak fokus kepada kecacatan haji lah. Tinggal dengan sengaja ataupun tinggal sebab keuzuran dan sebagainya lah. Itu maksud dia. Okay. Kemudian kita nak tengok dia punya reka bentuk pendidikan. Dia kata kecacatan haji boleh berlaku melalui beberapa kaedah. Pertama, meninggalkan mana-mana kewajipan disebut sebagai wajib haji, seperti tidak berihram di miqat, meninggalkan melontar jamrah, meninggalkan bermalam di Muzdalifah atau Mina, atau meninggalkan tawaf wada'. Kedua, meninggalkan salah satu rukun haji seperti wukuf di Arafah, tawaf, sa'i atau bercukur. Ketiga, melanggar larangan ihram seperti mencukur rambut, memotong kuku dan pakaian berjahit. Ini dia punya reka bentuk kajian lah. Ini masih lagi menggunakan pendekatan kualitatif sebab dia go through satu-satu rukun dan wajib haji itu tadi. Okay. Dah kita tengok dia punya isu dan permasalahan dalam kajian dia ni, kita tengok dia punya reka bentuk kajian guna pendekatan kualitatif. Jadi kita tengok apa dapatan dia. Kecacatan haji disebabkan oleh meninggalkan wajib haji, meninggalkan rukun haji atau melanggar larangan ihram akibatkan ibadah haji dilaksanakan dengan kurang berkesan. Ini dia punya isu dekat situ lah. Maksudnya tinggalkan tu menyebabkan ibadah yang kita laksanakan tu tadi kurang berkesan. Jadi semua ketiga-tiga artikel yang di-review, yang dirumus dan yang ditulis semula dalam bab 2 sorotan kajian ataupun literature review ini ada kaitan dengan tajuk penyelidikan yang dia nak buat, iaitu keberkesanan, perbandingan keberkesanan haji antara orang muda dengan warga belia dengan warga emas. Jadi sebab tu dia tengok pada persoalan yang pertama tadi, syarat istita'ah, yang kedua tadi berkaitan dengan haji ketika sihat, ketika muda, dan yang ketiga ini ialah berkaitan dengan kecacatan haji. Jadi kalau anda review 3 artikel, bermaksud akan ada 3 tema seperti inilah. Kalau 5 akan ada 5 tema. Berapa banyak artikel anda nak review tu depend. Tapi dalam garis panduan dia kata minimum sekurang-kurangnya 3 atau 4 atau 5 yang sebaiknya lah. Lebih banyak lebih baik, untuk kita dapat gambaran menyeluruh bagaimana penyelidik-penyelidik terdahulu telah melakukan penyelidikan dalam tajuk penyelidikan masing-masing lah. Okay. Dan daripada situ kita nampak apa ruang, apa angle yang kita nak troubleshoot untuk jadikan penyelidikan kita. Sebab penyelidikan ni tak boleh redundant dengan orang lain punya. Kita tak boleh buat apa yang orang dah buat dan akhirnya dapatan kita dengan dapatan orang sama. Sebab itu bagi mengelakkan pertindihan antara kajian kita dengan kajian orang yang terdahulu, sebab tu kita kena tengok, kita kena review apa yang orang dah buat. Kalau kita syok sendiri, kita tak review apa yang orang dah buat, jadi bermaksud kemungkinan kita akan buat seperti mana apa yang penyelidik terdahulu dah buat, jadi dia redundant, dia bertindan dengan apa yang orang dah buat. Jadi dia tidak mendukung maksud research, sebab research ini ialah something new. Apa yang orang tak buat lagi, apa yang orang tak explore lagi, dan apa yang orang tak teroka lagi. Tapi kalau kita buat apa yang orang dah buat, bermaksud kita duplicate. Jadi sebab itulah pentingnya literature review ni, untuk kita tengok apa yang orang dah buat, apa tumpuan dia, dan bagaimana kita nak membezakan kajian kita berbanding dengan kajian orang lain yang terdahulu, yang dah dibuat, yang telah dipublish dan sebagainya. Itu pentingnya kita buat bacaan, kita review hasil penyelidikan orang lain. Jadi selepas selesai 3 artikel tu kita review, kita tulis balik dalam bab 2, kita dah bincang satu-satu dan kita tutup saja bab ini. Apa yang telah kita bincang dalam bab ini kita nyatakan balik. Selesai. Jadi bermaksud bab ini sebenarnya dia lebih fokus kepada apa bahan yang telah kita baca, apa rumusan yang telah kita buat, dan seterusnya kita tulis balik sahaja rumusan-rumusan yang telah kita buat dalam bab ini berdasarkan tema-tema bahan bacaan, bahan kajian yang telah kita baca, yang telah kita rujuk lah. Dan dengan syaratnya rumusan kita itu hendaklah merujuk kepada 3 perkara penting lah satu-satu artikel, iaitu apa isu dan permasalahan yang di-highlight dalam artikel tersebut,
apa reka bentuk penyelidikannya dan juga apa dia punya cadangan, apa dia punya dapatan, apa dia punya kesimpulan. Okay? Jadi ini antara lain konten dalam bab 2 kita ni tadilah. Okay? Dan kalau anda ingat lagi bab 2 ni sebenarnya benda yang dah kita bincang panjang lebar sebelum-sebelum ni. Sebab tu saya kata kena buat homework, kena baca, kena cari bahan, kena baca. Barulah daripada bahan yang kita baca, kita boleh tentukan kita nak buat bidang apa, kita nak buat sub bidang apa isu dan permasalahan kita nak tackle, kemudian apa tajuk penyelidikan kita. Dia tajuk penyelidikan tidak boleh keluar datang wahyu kod langit. Jadi kita kena buat homework, kita kena baca. Jadi bahan-bahan bacaan yang telah kita rujuk pada peringkat awal, kita kena rumuskan dan muatkan dalam bab yang kedua ini sebagai literature review. Okay, ini contoh bagaimana literature review itu harus dibuat. Dan saya dah share juga slide ini dalam Google Classroom. Nanti boleh rujuk, boleh tengok bagaimana kita merumus balik hasil penyelidik terdahulu dalam bentuk sorotan kajian, dalam bentuk literature review untuk kita muatkan dalam bab kedua cadangan penyelidikan kita ni. Okay. Setakat tu, ada apa nak tanya berkaitan dengan literature review bab 2? Doktor, nak tanya? Ya. Ringkasan kajian letak kat mana? Ringkasan kajian maksudnya? Ringkasan kajian apa? Sebab kami tengok dekat yang kajian ilmiah yang dah buat dah siap tu kan, ada ringkasan kajian sebelum kesimpulan rasanya. Tak silap lah. Ringkasan kajian sebelum kesimpulan. Nak kena letak tu. Ringkasan kajian tu apa? Dia diterangkan pasal artikel tu, apa ni? Rumusan artikel tu. Lagi kecil lah skop dia. Kalau macam si siapa ni? Tadi yang apa ni? Yang Cik Luqman Hakim tadi kan, macam yang dalam setiap subtopik 2.2, 2.3, 2.4 tu, yang tu besar sikit kan. Maksudnya kita ringkasan kajian ni kita kecilkan lagi skop yang setiap skop artikel tu. Faham tak? Maksudnya artikel ni diterangkan siapa, artikel ni terangkan siapa, artikel ni terangkan siapa. Ada dalam buku tu tak tahu lah. Dia tak payah buat lah kan. Kalau tak payah buat bagus tak? Doktor tak dengar. Doktor mute. Cara mute. Dia apa yang ada dalam apa tu? Dia apa yang ada dalam contoh latihan ilmiah senior anda tu tak semuanya betul. Saya boleh bagi kenyataan umumnya begitu. Apa yang ada dalam senior anda punya latihan ilmiah tu yang dah dibinding merah tu kan, merun tu, tak semuanya betul. Memang saya notice ada yang buat sorotan kajian bab 2 ni literature review, dia habis buat ringkasan kajian orang tu. Kita tak suruh buat ringkasan kajian orang tu. Kita cuma perlu tengok bagi satu-satu artikel yang kita refer tu, kita nak tengok rukunnya 3. Apa isu dan permasalahan yang di-highlight dalam kajian tersebut?
apa reka bentuk kajian dia, kualitatif, kuantitatif, kaedah apa yang diguna pakai. Dan yang ketiga, apa dapatan, apa rumusan dan apa kesimpulan cadangan. Kita nak tengok 3 benda tu je. Ada student yang saya tak tahulah masalah dekat student ke, masalah dekat supervisor yang tak supervise ke, ataupun masalah pada student yang tak dengar cakap supervisor ke, ataupun masalah student yang pandai-pandai sendiri terlajak pandai berbanding supervisor ke, ataupun nak ambil jalan mudah, bantai ajalah. Jadi dia go through satu-satu artikel tu, dirumus each and every pages, setiap bab, setiap point tu dirumuskan. Itu bukan maksud dan kehendak literature review. Jadi sebab itu bila anda rujuk senior anda punya hasil kajian, tak semuanya boleh diguna sebagai panduan. Salah pegang, salah kira, maka sesat nanti jadinya. Mungkin dia punya tu lepas sebab markahnya cukup-cukup makan 50 dapatlah C. Jadi kita pun pergi rujuk yang latihan ilmiah yang dapat C. Maka bila kita rujuk latihan ilmiah yang dapat C, kita ikut seperti mana yang dibuat, maka kita pun dapat C juga. Jadi sebab itu grade tadi yang excellent. Jadi bila anda merujuk garis panduan, bila anda merujuk kajian-kajian yang lepas, kena rujuk yang betul. Jangan tengok yang pelik-pelik. Sebab maksud sorotan kajian itu ialah kita kena tengok 3 perkara dalam sesuatu kajian. Kita baca, kita rumus. Iaitu kita nak tengok pertamanya, apa isu permasalahan dalam artikel tu. Sebenarnya dia tulis artikel ni, dia buat kajian tu, dia nak tackle isu apa, permasalahannya apa. Yang kedua, kita nak tengok apa kaedah, apa metod yang diguna pakai sehingga mendorong dia memperolehi dapatan kajian. Kan? Dan yang seterusnya, yang ketiga, of course lah dapatan kajian itu, kesimpulan dia apa yang disimpulkan. Yang itu pun kita nak tengok. Jadi bermaksud kita nak tengok 3 perkara ini. Bila kita merumus, bila kita menyorot, kita bukannya ringkaskan kajian orang itu page by page, paragraph by paragraph. Kalau itulah pendekatan yang dibuat, maksudnya dia salah kat situ. Jadi sebab itu kalau nak merujuk, rujuk yang betul. Kajian-kajian ilmiah yang lepas-lepas lah. Maksud nasihat saya gitu. Dia tidak ada istilah apa, tidak ada istilah kita ringkaskan kajian orang lain. Dia bermaksud apabila kita buat sorotan tu, bila kita merumus, dia ada elemen penilaian kita ke atas kajian orang tu. Sebenarnya dia nak fokus apa? Sebenarnya dia nak beri tumpuan apa? Kalau kita sekadar meringkaskan, bermaksud kita simplify aja dia punya statement tu. Kita tak fikir apa-apa. Sebab tu literature review ni dia ada elemen kita menilai. Fokus kajian orang tu ke mana, apa reka bentuknya dan apa dapatan dia dan apa kekuatan dan kelemahan bagi satu-satu kajian itu. Itu dia punya panduan lah untuk kita melaksanakan sorotan kajian lah ataupun literature review bab 2 ni. Ya, terima kasih. Soalan lain? Doktor, maaf saya nak tanya. Ya. Okey. Macam ni, ni contoh bila kita buat pengenalan tu, kita cari bahan-bahan untuk kita rumuskan dekat untuk bab 1. So kiranya bila bab 2 nak buat sorotan kajian ni, berapa banyak artikel untuk kita cari tu, itu yang kita buat kan? Ya. Okay, so semakin banyak kita cari bahan, semakin banyak kita punya sorotan kajian tu, betul tak? Ya. Okay, faham. Okay, terima kasih. Dia 3 hingga 5 tu minimum. 3 hingga 5 artikel tu minimum. Bukan maksimum.
maksimum maksudnya ikut suka kita lah nak letak berapa. Kalau kita rajin, kalau kita banyak jumpa bahan, kita nak sorot satu-satu, kita nak review, kita nak ulas, kita nak rumuskan satu-satu, depend, tak ada masalah. Dia apa poinnya ialah semakin banyak bahan kita baca, semakin banyak bahan kita review, semakin tepat fokus penyelidikan kita itu dan semakin tidak redundant dengan orang lain punya. Sebab tu kena rajin cari apa yang orang dah buat, apa yang orang dah belum buat kan. Jadi bila kita cari apa yang orang dah buat, contoh kita dah ada sub bidang, kita dah ada tajuk. Cuba search berdasarkan tajuk itu apa artikel yang dah ada. Kalau yang dah ada, tengok pula dia fokus dekat mana, objektif dia apa. Sebab tu kalau kita bidang sama tak ada masalah. Kalau kita tajuk sama tak ada masalah. Yang jadi masalah bidang sama, tajuk sama, objektif sama. Itu memang totally wrong. Kita reject. Sebab tu dia bidang sama tak apa. Problem statement sama tak apa. Isu permasalahan sama tak apa. Tajuk slightly sama tak apa. Tetapi objektif tu kena berbeza. Jadi bagaimana kita nak tahu objektif kita tu berbeza dengan orang lain? Jadi kita kena tahu apa yang orang lain dah buat. Bagaimana kita nak tahu orang lain dah buat apa? Kita kena baca lah, kita kena search, kita kena google apa yang orang lain dah buat. Daripada situ baru kita tahu apa yang orang lain dah ada dan kita boleh tetapkan objektif berbeza dengan orang lain. Maksudnya selain daripada apa yang dah ada. Itu kaedahnya. Sebab tu semakin banyak artikel yang kita review, maka semakin tinggilah peluang kita untuk set objektif berbeza dengan orang lain. Sebab kita dah tahu orang lain dah ada apa. Tapi kalau kita tengok 3 je, sebenarnya artikel berkaitan dengan tajuk itu ada 10, kita cuma tengok 3 je. Jadi mungkin kita punya objektif tu berbeza dengan yang 3 tu, tetapi dia redundant dengan 7 yang lain sebab kita tak tengok 7 yang lain tu. Tu dia punya perbandingan mudah lah. Okay. Next, soalan. Tak ada. Okay, kalau tengok bab 3 ni, dia ada 7 perkara. Pengenalan dan kesimpulan tu pun disiplin bab. Maksudnya dalam pengenalan tu kita akan introduce bab ni nak cerita pasal apa. Dalam kesimpulan tu kita conclude bab ini telah cerita pasal apa. Okay. Dan kalau kita tengok dalam bab 3 ini ada satu benda yang penting yang saya tekankan sangat-sangat sebelum ini ialah berkaitan dengan ni, kerangka kajian. Kerangka kajian 3.6 ni sebenarnya kita rumuskan semua benda yang telah kita bincang sebelumnya. Okay. Jadi contoh kalau kita tengok tajuk dan juga objektif kita ada dalam bab yang pertama. Pendekatan ni akan masuk dalam bab yang ke-3. Sebab tu kalau kita tengok bab ketiga ini pengenalan bab, dia nak cerita apa dalam bab ini, dinyatakan secara sepintas lalu. Kemudian ini konsep. Ini jika pendekatannya kuantitatif. Kita tulis saja balik kajian ini tajuknya apa. Okay. Menggunakan pendekatan apa, kuantitatif. Kaedah yang kita gunakan apa, tinjauan lapangan. Hipotesis kepada kajian ini apa, hipotesis kan ada dalam bab pertama. Dan bagaimana nak ukuran keberkesanan. Jadi dalam konsep 3.2 ni kita sebut pasal apa? Kita jelaskan berkaitan dengan pendekatan kajian kita, sama ada kuantitatif atau kualitatif. Kaedah yang kita guna pakai, kalau kuantitatif sudah tentulah kaedahnya tinjauan lapangan. Hipotesis kita apa dan ukuran. Apa pengukuran kita? Ukuran keberkesanan merujuk pada semakin banyak. Selepas hipotesis, ukuran. Ini kalau pendekatan kajian kita kuantitatif. Anda boleh baca je sendiri slide ni, nanti pilih mana yang bersesuaian dengan kajian masing-masing. Kalau perkataannya kualitatif pula, dia begini.
Kita ulang balik menggunakan pendekatan kualitatif, kaedah temu ramah. Kalau temu ramah lah. Kalau anda guna pemerhatian, tulis pemerhatian. Yang lain tu tak payah sebut. Kalau anda guna analisis dokumen, tulis analisis dokumen. Temu ramah, pemerhatian, kajian kes, tak payah tulis. Kalau anda guna kaedah kajian kes, sebut kaedah kajian ini, sehubungan itu kajian ini akan mengatasi kaedah kajian kes. Jadi temu ramah, pemerhatian, analisis dokumen tu gugurkan. Pilih mana yang sesuai. Kajian ini betul. Hipotesis dia nyatakan juga apa dia punya hipotesis. Hipotesis ni kita ambil dalam bab yang pertama. Okay, kalau ingat dalam 7 perkara dalam bab yang pertama tu, salah satunya ialah hipotesis andaian kita. Ada isu yang nak kita beri perhatian tu. Okay, jadi kalau pendekatannya kualitatif, masih lagi kita bercerita tentang pendekatan, kaedah, hipotesis dan juga pengkelasan. Okay, package dengan polisi harga paket rendah merupakan satu bentuk penipuan yang lazim berbanding bentuk-bentuk lain. Jadi ini pengkelasan, maksudnya penipuan package pemurah tu ada pelbagai bentuk. Salah satu daripadanya ialah harga murah. Ada bentuk-bentuk lain. Jadi maksudnya bila disebut dekat sini, dia mengkelaskan penipuan itu kepada pelbagai bentuk. Jadi sebab tu kita ada pengkelasan dekat sini. Okay. Dan seterusnya sampling. Sampling ini kalau kita guna pendekatan kuantitatif, kaedahnya tinjauan, kita kena guna soal selidik untuk collect data. Jadi kita kena nyatakan kita punya size sampel tu berapa, 100 orang jemaah haji wilayah Kuala Lumpur. 50 umur 20 hingga 40, 50 orang lagi 60 hingga ke atas. Sebab apa kita nak buat perbandingan tadi kan, orang tua dengan orang muda, mana satu yang lebih berkesan. Jadi kita buat questionnaire. Sampling tu kena betul. Jadi pecahan sampel dan kaedah pemilihan sampel kena dinyatakan. 100 orang jemaah mewakili kira-kira 10% dari jemaah haji wilayah Kuala Lumpur dan dipilih secara rawak. Kalau rawak lah. Kalau berdasarkan rujukan lah. Okay. Ini kaedah memilih sampel. Okay. Ini kalau kaedahnya temu ramah. Siapa yang nak kita temu ramah? Subjek informant tu kena dinyatakan. Dan kenapa kita nak temu ramah dia, justify. Mudah je, kalau baca sepital lalu boleh faham ni. Saya dah buat habis simple dah. Slide ni. Ini temu ramah tadi. Ini ialah pemerhatian. Kan? Kajiannya pendekatan kualitatif, kita nak buat pemerhatian. Siapa yang nak kita perhatikan? Menggunakan kaedah pemerhatian, maka subjek kajian terdiri daripada 20 orang kanak-kanak tadika Seri Perkasa yang terlibat mengikuti modul mana sahaja yang dilaksanakan di tadika tersebut. Pemerhatian akan dilakukan ke atas subjek merupakan pemerhatian langsung. Tak kira lah kalau kita nak guna langsung lah. Kalau kita nak guna turut serta, gugurkan langsung tu. Untuk tempoh 2 minggu. Nyatakan berapa lama nak perhati semasa modul itu dilaksanakan. Jadi yang kita kena jelaskan dalam subjek kajian ini, siapa yang kita perhatikan, kanak-kanak tadika tu, justifikasi pemilihan subjek yang nak kita perhatikan dan tempoh berapa lama kita nak perhatikan. Okay. Ini bahan kajian. Kalau kita punya kaedah ialah analisis dokumen. Apa bahan kajian, apa dokumen yang nak kita analisis? Analisis dokumen, maka bahan kajian terdiri daripada laporan tahunan tabung haji untuk tempoh 10 tahun ke belakang, bermula 2007 hingga 2016. Pemilihan laporan tu, justifikasilah kenapa kita pilih laporan tabung haji untuk jadikan bahan kajian. Semua aktiviti tahunan TH dilaporkan dalam laporan tahunan tu, dan justify juga, beri justifikasi kenapa kita memilih tempoh laporan itu untuk 10 tahun, 2007 hingga 2016. Dibuat memandangkan peningkatan jemaah haji ketara berlaku pada tempoh tersebut. Ini paling ramai, tahun-tahun ni paling ramai jemaah haji. Jadi sebab tu kita nak tahu kenapa ramai situ. Jadi kita analisis. Laporan tahunan, 'Laporan tahunan bagi 2007 hingga 2016 menunjukkan peningkatan jemaah haji ketara berlaku pada tempoh tersebut. Jadi sebab tu kita nak tahu kenapa ramai situ. Jadi kita analisis laporan tahunan bagi 2007 hingga 2016 menunjukkan peningkatan jemaah haji ketara berlaku pada tempoh tersebut. Jadi sebab tu kita nak tahu kenapa ramai situ. Jadi kita analisis laporan tahunan
tempoh tersebut. Ini kalau analisis dokumen. Kalau kerana ialah laporan kes daripada pelbagai agensi. Okay. Jadi kalau kajian kes, kita guna bahan kajian. Kalau analisis dokumen, kita guna bahan. Sebab dokumen dan laporan itu ialah bahan kan. Kalau pemerhatian, kita nak tengok budak-budak, kita nak tengok orang, kita panggil subjek kajian. Kalau kita nak temu ramah orang yang kita temu ramah tu kita panggil subjek kajian. Jadi istilah tu kena betul. Istilah tu kena selaras dengan kaedah. Dia bukannya istilah sesuai untuk semua kaedah. Dia setiap kaedah ada istilah yang sesuai. Contoh kita guna sampling, persampelan. Ini hanya sesuai untuk kaedah tinjauan lapangan yang guna soal selidik. Kita tak boleh guna subjek kat sini, kita tak boleh guna bahan. Kita kena guna sampling, persampelan. Itu dia. Kemudian kita jelaskan balik bagaimana kita kutip data. Kan? Ini bahan kajian tadi, kutip data. So kalau data kita guna kuantitatif, kaedahnya tinjauan lapangan, jadi kita kutip data guna set soal selidik. Jadi kita kena cerita set soal selidik kita. Ada berapa bahagian, berapa soalan, apa objektifnya, kena nyata sini. Okay, kalau kita kutip data, kalau kita guna temu ramah punya kaedah, jadi apa soalan temu ramah kita? Dan temu ramah itu tidak semestinya melalui face to face, boleh jadi melalui email, perbualan telefon dan sebagainya lah. Okay, ini kejelas. Pemerhatian dari pemerhatian kita. Menurut saya atau melalui peneliti oleh bila kita tengok kita tahu. Kita dapat gambaran. Jadi melihat itu ialah kaedah. Kita dapat data. Dah mudah kan? Kita boleh record saja guna handphone masing-masing. Tak ada masalah dah. Okay. Ini kalau pemerhatian. Dan kalau analisis dokumen, maksudnya data kita bawa keluar daripada dokumen tersebut, bahan kajian, analisis dilakukan dengan berpandukan kepada objektif kajian, data yang berkaitan dengan objektif kajian akan dikenal pasti dan dikeluarkan daripada dokumen yang dianalisis. Dalam dokumen tu akan banyak fakta ada kan. Jadi kita bawa keluar yang berkaitan dengan objektif kajian kita. Kalau objektif kajian kita nak tengok amalan sunnah berdasarkan Sahih Bukhari ketika wukuf. Jadi tengok dekat dalam hadis tu ada tak dicerita pasal amalan-amalan yang dibuat oleh Rasulullah ketika wukuf. Bawa keluar yang tu je. Itu namanya kita collect data. Kita kutip data melalui analisis dokumen. Cerita lain yang tidak ada kaitan dengan amalan Rasulullah ketika wukuf, tak payah dia bawa keluar sebab dia tak berkaitan dengan objektif kita. Okay. Sama juga kalau kita buat kajian kes. Kita dah ada bahan, kita dah ada laporan, kita dah ada objektif. Jadi isu yang kita akan bawa keluar daripada laporan kes itu ialah isu yang berkaitan dengan objektif. Kalau nak kenal pasti punca sesuatu kejadian, sesuatu bencana itu berlaku berdasarkan laporan kes. Jadi kita tengok dekat laporan tu apa dia kata punca. Laporan A kata punca apa, laporan B kata punca apa, laporan C kata punca apa. Jadi kita bawa semua punca ni. Walaupun dalam laporan itu cerita pasal kesan, cerita pasal risiko dan sebagainya. Jadi kesan risiko ni tidak ada kaitan dengan objektif kita, yang itu tak payah dibawa keluar. Objektif kita hanya fokus kepada punca, jadi bawa keluar punca. Ini bagaimana kita ekstrak data, kita collect data, kita bawa keluar data daripada kajian kes, daripada laporan kes yang kita ada. Kalau kaedah kita ialah kaedah kajian kes.
Ini ialah analisis data lah. Bagaimana kalau kuantitatif ni biasanya kita guna Excel, SPSS, dan kalau guna Google Form tu kan dia dah boleh convert siap-siap data tu dalam bentuk graf, carta, pie dan sebagainya. Itu sebahagian daripada pendekatan bagaimana kita menganalisis lah. Ataupun kita boleh guna rajah, graf dan sebagainya. Kalau analisis kualitatif ni biasanya data yang diperolehi melalui soalan temu ramah atau pemerhatian atau analisis dokumen atau kajian kes, biasanya kita letak kategori lah berdasarkan jadual, subjudul, tema dan sebagainya lah. Kalau kita kata nak punca saja. Kalau kita tengok punca kesan cara mengatasi, punca kesan cara mengatasi. Kalau macam tadi bentuk-bentuk penipuan pakej umrah, kita kata analisis data akan dibuat dengan mengenal pasti bentuk-bentuk penipuan pakej umrah yang berlaku. Jadi kita dah ada kategori dekat situ sebenarnya apabila kita menganalisis data bersifat kualitatif ini tadi. Okay. Kemudian inilah yang kita bincang sebelum-sebelum ini, kita rumuskan semua apa yang berlaku daripada bab pertama sampai bab 3 dalam bentuk kerangka kajian ini. Sebab tu dalam kerangka kajian kotak-kotak ni tak perlu tulis panjang-panjang sebab pendekatan tadi kita dah elaborate dekat 3.0 awal-awal tadi kan. Kita dah elaborate pendekatan tu dekat sini panjang lebar. Jadi apabila sampai kepada rajah ini, tulis saja pendekatan itu kuantitatif atau kualitatif. Begitu juga dengan kaedah. Kita dah bincang panjang lebar tadi, jadi bila kaedah kita nyata je temu ramah, tinjauan lapangan ataupun pemerhatian ataupun analisis dokumen ataupun kajian kes, nyatakan saja secara mudah di sini. Begitulah juga kalau melibatkan sampling kita, berapa orang yang akan jawab, siapa yang akan kita temu ramah, siapa yang akan kita perhatikan, apa bahan yang kita akan analisis, apa laporan yang akan kita lihat. Jadi sebab tu dekat sini kita tengok dia ada gunakan istilah persampelan. Kalau guna kuesioner, jadi maksudnya sampling kita tu siapa? 100 orang jemaah yang akan menjawab. Dah, tulis itu saja. Jadi subjek, bahan dan bahan kajian ni boleh gugurkan. Kalau kita temu ramah, siapa orang yang kita temu ramah, itu nyatakan subjek kajian kita. Jadi sampling dan bahan kita gugurkan. Kalau kita buat pemerhatian pun, kita mesti akan tengok orang. Jadi itu subjek kajian kita. Siapa orang yang kita perhatikan? 20 orang kanak-kanak tadika. Itu subjek kita. Jadi sampling gugurkan. Bahan kajian gugurkan. Kalau kita buat analisis dokumen, kita guna Sahih Bukhari, Sahih Muslim, itu bahan kajian kita. Jadi sampling dengan subjek gugurkan. Tulis saja bahan kajian kitab Sahih Bukhari. Dah. Sama juga kalau kita guna kajian kes, laporan kes. Bahan kajian ialah laporan kes apa? Laporan kes ataupun statistik laporan kes kematian jemaah haji misalnya. Dan kutip data tadi, bagaimana kita kutip data berdasarkan objektif dan analisis data berdasarkan sama ada kalau kuantitatif, berdasarkan statistik, SPSS, Excel, Google Form dan sebagainya. Kalau analisis data melalui pendekatan kualitatif, kita akan kategorikan data-data itu kepada kategori tertentu lah. Faktor, punca, kesan, cara mengatasi, bentuk-bentuk penipuan dan sebagainya. Jadi perkara-perkara begitu kita kena nyatakan analisis data. Data akan dianalisis guna statistik mudah, deskriptif. Ataupun analisis data akan dianalisis berdasarkan kategori tertentu berdasarkan objektif kajian. Letak itu. Okay. Dan yang terakhir, kita tutup bab 3 kita ni. Kita cerita apa dalam bab 3 tu, kita rumuskan semula. Di situ. Okay. Bab 3 ni dia kuat teknikal. Jadi sebab tu dia kena selaras. Di antara pendekatan, kaedah, sampling, bahan, subjek, bagaimana nak collect data, bagaimana nak analisis data tu, dia kuat teknikal. Jadi bila kuat teknikal ni dia perlu pemahaman yang jelas supaya kita memilih kaedah yang betul, pendekatan yang betul, kan, sampling subjek yang betul dan sebagainya lah. Okay. Tapi tak apa, yang ini kita boleh bincang lagi nanti panjang lebar dalam sesi-sesi tutorial. Bila anda buat presentation masing-masing, kita akan tengok sama ada anda punya kaedah, anda punya pendekatan,
anda punya collect data tu betul ke tidak dengan apa pendekatan ataupun apa kaedah yang telah anda tentukan lebih awal tu. Okey. Jadi inilah konten cadangan penyelidikan, kertas cadangan penyelidikan yang ada 3 bab. Bab 1 ialah pendahuluan, bab 2 ialah serotan kajian ataupun literature review, dan juga bab 3 ialah metodologi ataupun kaedah penyelidikan. Okay. Jadi setakat tu ada apa-apa soalan nak tanya? 12.30 dah ni. Kalau tak ada soalan lagi, kalau nak bawa soalan tu dalam sesi tutorial hari Khamis pun boleh, tak ada masalah. Nanti kita bincang situ. Hari Khamis ni kena standby dengan anda punya kerangka kajian lah. Kita nak tengok apa yang telah anda ada, tajuk, objektif, adakah dia menepati dengan pendekatan dan kaedah. Dan kita kena ingat bahawa tak semua tajuk, tak semua objektif sesuai dengan kaedah yang kita ada. Ada masanya tajuk dan objektif itu hanya sesuai untuk pendekatan kuantitatif. Ada masanya kaedah itu hanya sesuai dengan pendekatan kualitatif. Itu pun kena ada pertimbangan untuk kita lihat bahawa tajuk kita ni, objektif kita tu sesuai dengan pendekatan mana, kaedah mana. Okay? Ada soalan? Buat masa sekarang tak ada lagi. Okay. Kalau tak ada, saya rasa cukup setakat tu untuk tengah hari ni. Kita jumpa lagi hari Khamis. Kita tangguh dengan tasbih parah dan sematullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih Haji. Terima kasih doktor. 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 Terima kasih doktor.